KPM. Okey, lain dah siap dah. Nak ikat yang ni, yang terakhir. Mana nak ikat ni? Syafika, dah siap kemah-kemah awak? Cikgu, sikit lagi ni cikgu. Nak ikat Sikit yang lagi. ni. Ni Syafika, ni sudah okey ke belum ni? Okey. Itu dah okey cikgu kan? Ya, Syafika. Okey, ni cikgu dah. Itu tali dekat atas tu Syafika belum ikat lagi. Sekejap saya ikat dah. Nanti Syafika tidur malam runtuh nanti Syafika. Okey cikgu, saya ikat. Cikgu rasa nak kena ketat lagi ke cikgu ni? Ketatkan sikit Sikit Syafika. lagi Ya. Okey. Cepat Syafika. Nanti Sekejap, kita ada aktiviti lain lagi untuk kita laksanakan, iaitu aktiviti serasi bersama. Okey, kejap cikgu Ya. Saya sikit lagi. Okey Okey, cikgu, saya baik. dah ikat Okey, ni. sudah, Syafika. Lepas ni kita nak buat apa cikgu? Kita pergi aktiviti serasi bersama Syafika. Okey, serasi bersama? Okey, Ya. jom cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya Syafika Hanafiah dalam slot menengah rendah, dan hari ini kita nak belajar bahasa Melayu tingkatan 1 dengan topik kita serasi bersama. Dan semestinya bersama dengan kita pada saat ini cikgu kita, Cikgu Aziatun Syahidah Aziz daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Pelangi Indah, Ulu Tiram, Johor. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Syafika. Syafika sihat? Sihat cikgu. Saya penat ni cikgu. Ya ke? Ikan-ikan tadi kemah tadi. Ya, Masya Allah. mantap Syafika. Mantap cikgu. Dan bersama dengan kita pada saat ini juga guru juru bahasa isyarat kita, Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Apa khabar cikgu? Baik, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kami pada saat ini. Jadi cikgu, hari ini bukan kita bertiga sahaja, tetapi betul, bersama dengan kita murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Pelangi Indah, Ulu Tiram, Johor, yang mungkin cikgu boleh perkenalkan mereka pada saat ini. Baiklah, terima kasih Syafika. Cikgu persilakan murid cikgu yang pertama, iaitu Pawan. Okey, Pawan. Hai Pawan. Hai cikgu, selamat sejahtera kepada Cikgu Aziatun dan juga Kak Syafika. Ya, selamat sejahtera. Baiklah, murid cikgu yang kedua, dipersilakan Jacqueline. Hai cikgu, selamat sejahtera kepada Cikgu Aziatun dan Kak Syafika. Hai Jacqueline, selamat sejahtera. Okey cikgu. Kita teruskan dengan murid cikgu yang ketiga, Sarvena. Hai cikgu dan Kak Syakira. Oh ya. Hai. Okey. Hai Sarvena. Baiklah, kita pergi kepada murid cikgu yang terakhir, iaitu Durwish. Hai cikgu, selamat sejahtera Cikgu Aziatun dan Kak Syakira. Apa khabar? Kau baik. Khabar baik. Okey cikgu, itu dia murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Pelangi Indah, dan hari ini kita nak belajar berkenaan dengan serasi bersama. Apa tu cikgu? Apa kaitan tadi dengan gimmick kita pada hari ini? Baiklah, terima kasih Syafika, dan Assalamualaikum murid-murid cikgu dalam talian dan juga murid-murid cikgu di luar sana. Pada hari ini sebenarnya cikgu kita akan mempelajari satu lagi topik, iaitu topik serasi bersama, yang mana topik ini merupakan subtopik dalam tema kita, iaitu tema cahaya perpaduan. Baik. Jadi kita lihat dahulu maksud perkataan serasi bersama tu. Jadi perkataan serasi memberi maksud, kalau kita merujuk pusat rujukan persuratan Melayu, serasi bersama ialah, serasi maksudnya ialah secocok, kemudian sepadan dan sesuai. Bersama artinya bersama-sama, berserta, bergandingan, serentak dengan. Jadi maknanya apabila adanya serasi bersama, maka kita akan wujudlah cahaya perpaduan itu. Jadi seperti yang Syafika buat tadi, aktiviti perkemahan yang kita laksanakan tadi, artinya kita nak melaksanakan dalam bila kita berkemah, kita ada kerjasama antara ahli-ahli yang lain. Kemudian kita ada
sepakat. Jadi serasi bergandingan dalam melaksanakan aktiviti. Jadi Baik. itu yang kita katakan perpaduan. Aha. Baik, seterusnya hari ini kita pergi kepada segmen kita yang pertama, iaitu Ayuh Malaysiaku, yang mana ayuh anak-anak murid cikgu pada hari ini untuk kita mempelajari satu lagi kemahiran, iaitu kemahiran menulis. Yang mana kemahiran menulis ini ialah menguji keupayaan murid menulis perkataan melalui pelbagai penulisan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Jadi pada hari ini murid akan menulis untuk melengkapkan maklumat diri dan ayat dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat. Jadi murid hari ini mereka akan membuat maklumat diri menggunakan Canva resume, dan juga mereka juga akan melaksanakan satu kertas kerja. Baik, okey. Baiklah, seterusnya kita sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apakah yang dikatakan dengan perpaduan tadi? Tadi cikgu kata serasi bersama, kemudian perpaduan. Tapi apa dia maksud perpaduan? Maksud perpaduan ialah menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu, perpaduan ialah penggabungan, peleburan, persesuaian, kecocokan perihal berpadu, kemudian bergabung menjadi satu ataupun sepakat, ya. Dan juga dalam persatuan, dalam bulan bahasa kebangsaan juga kita perlu bersatu padu melalui penggunaan bahasa. Baiklah, kita teruskan dengan Syafiqah. Kalau Syafiqah dan anak murid cikgu di luar sana ingin mengetahui, perpaduan ini sangat penting kepada negara kita Malaysia, kerana negara kita ni pelbagai kaum. Jadi ada satu kementerian yang dipertanggungjawabkan oleh Malaysia, iaitu Kementerian Perpaduan Negara, yang akan menerajui perpaduan di negara kita ini. Jadi sebagai visi untuk Kementerian Perpaduan Negara, kita lihat di sini visi mereka ialah peneraju perpaduan yang inklusif ke arah kemakmuran bersama. Dan misi mereka ialah meningkatkan usaha baharu penyatu paduan dan untuk membina tapak integrasi bagi pengukuhan semangat muhibah dalam kalangan rakyat. Itu ialah, jadi Kementerian Perpaduan Negara ni memang memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan masyarakat Malaysia ini bersatu padu. Baiklah, kita lihat serba sedikit berkaitan dengan peranan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Jadi yang pertamalah, ini antara saja cikgu masukkan. Yang pertama ialah mendidik masyarakat supaya cinta akan perpaduan. Kemudian yang kedua ialah memelihara, mengekal dan meningkatkan perhubungan kaum ke arah perpaduan nasional. Dan yang ketiga ialah sudah tentulah mereka perlu memastikan masyarakat Malaysia ini mewujudkan keharmonian negara. Jadi kita lihat terlebih dahulu sedikit saja Syafiqah tentang apakah kepentingan perpaduan. Jadi kepentingan perpaduan ialah perpaduan dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Bagaimana kehidupan masyarakat Malaysia ini kalau tidak adanya perpaduan, kerana Malaysia mempunyai rakyat yang berbagai bangsa. Okey, jadi yang kedua, perpaduan dapat membangunkan ekonomi negara, dan terakhir perpaduan dapat meningkatkan imej negara. Baik, itu dia yang kita belajar pada saat ini berkaitan dengan peranan autoriti-autoriti yang penting untuk adanya perpaduan dalam masyarakat, iaitu bangsa-bangsa ataupun kaum-kaum di Malaysia. Dan itulah sebenarnya penting perpaduan dalam sesebuah negara untuk memajukan negara itu sendiri. Jadi sekarang ini kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, sekarang anda bersama dengan kami dalam slot menengah rendah Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar berkenaan dengan bahasa Melayu tingkatan 1 dengan topik kita serasi bersama. Jadi cikgu, untuk slot kali ini kita nak belajar berkenaan dengan Dirgahayu Malaysia.
Betul cikgu? Ya, Dirgahayu Malaysiaku. Oh, Malaysiaku. Ah. Okey, apa itu cikgu? Apa dia Dirgahayu Malaysiaku tu, Syafiqah? Jadi Dirgahayu tu maksudnya ialah mudah-mudahan lanjut usia, panjang umur. Jadi untuk kita nak pastikan negara kita Malaysia ini panjang umurnya, kita perlulah masyarakatnya mestilah masyarakat yang bersatu padu. Okey, baik, seterusnya. Kita lihat apakah aktiviti murid cikgu pada hari ini, iaitu yang pertama, murid membaca secara mekanis bahan petikan nilai perpaduan pada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 1 halaman 27 dan murid diminta untuk mengisi maklumat diri dalam pencarian bintang sebagai ahli jawatan kuasa Perkemahan Pengakap SMK TPI dengan menggunakan aplikasi resume. Jadi boleh kita teruskan, Syafiqah? Boleh cikgu? Baik. Jadi kita tengok Syafiqah boleh juga buka buku teks muka surat halaman 26 dan 27 buku teks Bahasa Melayu tingkatan 1 yang mana tertera di hadapan ini. Tajuknya iaitu tajuk berkaitan dengan serasi bersama. Buku surat 27 cikgu Ya. Okey. Jadi dalam buku teks ini ada menunjukkan bahawa sekolah merupakan salah satu pemangkin bagi memupuk nilai perpaduan dalam kalangan generasi muda. Jadi kita sebagai institusi pendidikan seharusnya mendidik murid-murid ini untuk menjadi bersatu padu sejak dari mereka di bangku sekolah lagi. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat sedikit berkaitan dengan peranan sekolah memupuk perpaduan, iaitu terbahagi kepada 3 elemen, iaitu kurikulum, co-curriculum dan juga program khas. Jadi dalam kurikulum adanya mata pelajaran pendidikan Islam, pendidikan moral dan juga co-curriculumnya adalah dalam sukan dan permainan, juga kelab dan persatuan. Macam kita buat hari ini itu untuk aktiviti perkemahan, itu adalah dari segi kelab, persatuan pengakap. Jadi biasa kita melaksanakan aktiviti perkemahan secara bukan sahaja melahirkan masyarakat yang menjadi seorang pemimpin, juga bukan sahaja mendapat menilai melahirkan masyarakat yang bekerjasama, tetapi murid-murid juga diterapkan dengan nilai perpaduan semasa melaksanakan aktiviti perkemahan. Dan juga adanya program-program khas iaitu REMOVE. REMOVE ni ialah rancangan integrasi murid untuk perpaduan dan juga ada bulan kebangsaan. Biasanya bulan kebangsaan tu disambut pada 31 Ogos kan, Syafiqah? Betul. Jadi di sekolah juga perlu menyambut bulan kebangsaan itu pada setiap tahun untuk kita memberikan pendedahan kepada murid-murid supaya mereka ini meraihkan ataupun mengingati hari-hari bulan kebangsaan negara kita. Okey, baik, seterusnya cikgu mintalah Syafiqah, murid cikgu daripada dalam talian untuk membuat bacaan secara mekanis berkaitan dengan petikan nilai perpaduan. Okey. Baik, dipersilakan. Okey, siapa nak mulakan dahulu? Ya, siapa yang nak mulakan? Saya ingin membaca petikan yang pertama. Ya, baiklah, dipersilakan Sarwena. Terima kasih cikgu. Perpaduan ialah kesepakatan seluruh masyarakat dalam sesebuah negara tanpa mengira bangsa. Setiap anggota masyarakat dapat membentuk identiti dan nilai kebersamaan serta perasaan cinta dan bangga akan tanah airnya sendiri. Persoalannya, apakah kepentingan perpaduan dalam sesebuah negara? Perpaduan kaum amat penting dalam kalangan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni. Keharmonian sesebuah negara sentiasa disokong oleh kestabilan politik. Keadaan ini membuka ruang kepada pemimpin dan masyarakat untuk bersatu tenaga bagi memajukan negara. Keadaan demikian mampu mewujudkan masyarakat yang mementingkan sikap bekerjasama, bak kata pepatah, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Hal ini secara tidak langsung dapat mengikis sikap individualistik dalam kalangan masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Sarwena.
Jadi menurut Sarwena tadi, cikgu memang berpuas hati dengan bacaan Sarwena yang mana sebutan Sarwena sangat jelas, intonasi yang bersesuaian dan nada yang sangat tepat. Jadi dalam petikan ini ada menyatakan bahawa perpaduan itu ialah kesepakatan seluruh masyarakat. Terutamalah masyarakat kita ni terdiri daripada pelbagai bangsa. Dan setiap anggota masyarakat itu tadi akan bersatu padu membentuk identiti dan juga nilai kebersamaan untuk mereka melahirkan rasa cinta akan negara dan bangga dengan tanah air sendiri. Jadi untuk itu bukan sahaja masyarakat ini dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni, tetapi juga masyarakat ini bila harmoni, masyarakatnya akan menyokong kepada kestabilan politik. Baiklah, kita teruskan dengan murid cikgu yang kedua untuk membuat bacaan. Dipersilakan. Cikgu, saya ingin baca petikan yang kedua. Ya, dipersilakan Jacqueline. Jacqueline. Terima kasih, Cikgu. Perpaduan dalam erti kata yang sebenar mampu melahirkan kekuatan ekonomi negara. Keadaan ekonomi negara yang mantap membolehkan pelabur asing tidak berasa bimbang untuk melabur di Malaysia kerana keadaan negara kita yang aman dan damai. Sebagai rakyat yang cinta akan negara, kita perlulah mengambil langkah proaktif bagi mengekalkan nilai perpaduan ini kerana persatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kesimpulannya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita perlu melestarikan dan memantapkan elemen perpaduan rakyat demi mencapai integrasi nasional. Ya, terima kasih Jacqueline. Jacqueline juga telah membuat bacaan yang sangat jelas iaitu dari segi sebutan, intonasi dan juga nada yang bersesuaian. Jadi cikgu memang amat tertarik dengan peribahasa yang telah dibaca oleh Jacqueline tadi iaitu bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yang mana sangat sinonim dan sangat signifikan dengan perpaduan yang sebenar yang mampu melahirkan kekuatan ekonomi negara. Cubalah kita bayangkan sekiranya masyarakat Malaysia ini tidak bersatu padu, bagaimanakah ekonomi negara kita dan bagaimanakah kehidupan masyarakat di Malaysia. Jadi kesimpulannya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung untuk kita melahirkan integrasi nasional, penggabungan dalam pelbagai etnik dan juga kaum di Malaysia ini. Okey, baik, seterusnya. Sebenarnya Syafiqah, hari ini cikgu tadi bacaan tadi sebenarnya untuk murid-murid melatih ataupun memberikan rangsangan kepada murid-murid supaya mereka ni dapat mengetahui tentang perpaduan. Jadi sebenarnya murid hari ini akan melengkapkan maklumat diri mereka dalam penulisan resume. Jadi sebenarnya cikgu nak murid-murid hari ini, cikgu nak cari untuk kita jadikan sebagai AJK Perkemahan Pengakap akan datang. Jadi maknanya cikgu nak pilih antara murid-murid cikgu yang keempat-empat ini siapakah yang akan menerajui ahli jawatan kuasa untuk perkemahan akan datang. Jadi mereka akan melengkapkan maklumat diri dengan menggunakan resume. Tapi sebelum itu, resume itu apa? Resume itu ialah ringkasan, keterangan ataupun keterangan ringkas tentang maklumat diri. Ada pendidikan, ada pengalaman kerjaya dan sebagainya. Jadi biasanya disertakan untuk memohon sesuatu pekerjaan. Tapi pada hari ini, cikgu gunakan resume ini untuk murid-murid memohon untuk menjadi ahli jawatan kuasa perkemahan pengakap untuk akan datang. Ya. Jadi untuk itu, ini adalah serba sedikit contoh berkaitan dengan resume. Ya, jadi resume tu mesti ada nama lah macam yang cikgu sebutkan tadi, ada resume, ada nama kita, ada sedikit latar belakang, apakah pencapaian. Jadi itu murid-murid cikgu akan laksanakannya pada hari ini. Jadi untuk itu Syafiqah, boleh cikgu persilakan murid-murid cikgu dalam talian untuk menekan pautan yang cikgu telah berikan dalam paparan ini. Okey, dipersilakan murid-murid. Okey, kita berikan masa sebentar ya cikgu. Kita berikan masa sebentar murid-murid pada murid cikgu untuk menekan pautan link yang tertera. Okey, baik. Kita pergi kepada murid cikgu. Cikgu kira murid cikgu keempat-empat murid telah pun menyertai aplikasi Canva resume ini. Jadi kita lihat murid cikgu yang pertama, Pawan. Pawan sudah letakkan gambarnya begitu cepat sekali. Kemudian apakah kepribadian? Nanti kita lihat kepribadian Pawan. Pawan sedang menulis.
Baik, kita terus kepada murid cikgu yang di bawah. Ada keempat-empat murid. Kerana mereka hari ini, cikgu akan membuat pemilihan siapakah yang menjadi ahli jawatan kuasa yang tertinggi. Seperti pengerusi, naib pengerusi, setiausaha dan juga bendahari. Okey, kita pergi bawah iaitu Jacqueline. Jacqueline dah siap ke belum? Ya, cepat sikit Jacqueline. Okey. Dia ada Okey. kemahiran komputer, kemahiran bahasa, aktiviti kurikulum. Ada juga. Jadi perkara-perkara ini menunjukkan kita ni nak menunjukkan apakah kita yang ada kemahiran kepada dalam diri kita untuk kita persembahkan untuk ketika kita meminta ataupun membuat permohonan apa-apa aktiviti. Okey. Baik, seterusnya kita pergi lihat kepada murid cikgu yang seterusnya iaitu Sarvena. Sarvena. Okey, Sarvena aktiviti kurikulum telah pun dilengkapkan. Kemudian kurikulum nanti kita lihat murid cikgu untuk membuat sedikit pembentangan lah berkaitan dengan apakah yang telah mereka tulis dalam resume mereka sebentar tadi. Okey. Durwish, mungkin hampir dah siap Durwish? Saya seorang yang bertanggungjawab dan fokus dalam tugasan saya. Jadi kalau Syafiqah lihat di sini, aplikasi ini walaupun kita secara langsung, cikgu boleh lihat murid cikgu dah siap ataupun masih sedang menulis. Jadi itu adalah pembelajaran interaktif ataupun kolaborasi antara murid dengan guru. Okey, cikgu, kalau kita lihat kat sini mereka telah melaksanakan resume diorang kan dengan pelbagai gaya kan. Maksudnya ini adalah untuk mereka nak aplikasi untuk jawatan ni lah. Ya, untuk jawatan sebagai ahli jawatan kuasa. Okey, itu dia murid-murid kita sudah melaksanakanlah ataupun resume AJK Perkemahan. Jadi sekarang ni masa untuk mereka membentangkan resume mereka. Jadi betul. Siapa yang nak sukarela dahulu membentangkan resume AJK Perkemahan mereka? Boleh angkat tangan? Ataupun cikgu kita nak pilih? Okey. Siapakah tersebut? Okey. Boleh? Boleh cikgu. Ya, silakan Pawan. Terima kasih cikgu. Cikgu, di sini saya ingin berkongsi sedikit maklumat berkaitan dengan diri saya. Untuk pengetahuan Cikgu Aziatun dan juga Kak Syafiqah, kepribadian saya ialah saya adalah seorang insan yang berakhlak mulia dan berkelakuan sopan terhadap ahli keluarga maupun guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Selain itu, saya juga merupakan seorang individu yang berpengalaman dan berpengetahuan yang luas kerana saya telah diberikan pelbagai peluang untuk melibatkan diri saya dalam banyak aktiviti. Di samping itu, saya juga amat berdisiplin dan mampu menyiapkan sesuatu kerja atau tugas yang telah ditetapkan secepat mungkin. Saya juga merupakan seorang pelajar ekstrovert dan mudah menghubungkan hubungan silaturahim saya dengan orang-orang lain yang berbagai kaum. Selain itu, saya juga telah memupuk bakat saya dengan mengambil bahagian dalam beberapa aktiviti atau pertandingan yang menarik. Dari aspek kurikulum, saya telah menyertai beberapa pertandingan. Antaranya ialah pertandingan sajak peringkat negeri, debate competition national level, 3D design state level, pertandingan syar'i peringkat negeri, pertandingan silembem peringkat antarabangsa, pertandingan pidato peringkat antarabangsa, pertandingan kawat kaki serta pertandingan badminton peringkat negeri. Dari aspek kurikulum pula. Baiklah Pawan. Pawan. Boleh cikgu. Okey, terima kasih Pawan. Jadi wow, hebatnya Pawan. Ya, kepribadian Pawan yang sangat unggul. Jadi cikgu panggil murid cikgu yang kedua, iaitu siapa ya? Tanya Pawan. Kita teruskan dengan murid cikgu yang kedua. Siapa nak? Jacqueline lah, cikgu panggil Jacqueline. Baik, dipersilakan Jacqueline. Silakan Jacqueline. Terima kasih cikgu. Sebenarnya saya ada kepribadian yang sangat hebat cikgu. Ya, dipersilakan. Saya seorang murid yang proaktif dan bertanggungjawab dalam setiap tugasan. Saya pernah menyertai aktiviti co-curriculum yang berbagai jenis serta membimbing murid-murid untuk menyelesaikan kerja masing-masing. Sebagai contoh, dalam bidang aktiviti kurikulum, saya menangi anugerah belajar cemerlang 2020. Saya juga menangi anugerah mata pelajaran bahasa Melayu cemerlang 2021. Dalam bidang
kurikulum, saya mendapat johan dalam pertandingan deklamasi sajak, pertandingan olahraga dan pertandingan kawat kaki. Saya juga mendapat daya johan dalam pertandingan penulisan syair dan saya juga menyertai perkemahan pengakap pada tahun ini. Ya, baiklah, terima kasih Jacqueline. Jadi hebat-hebat anak-anak murid-murid cikgu dalam talian ini. Jadi kita pergi kepada murid cikgu yang ketiga iaitu mungkin, Sarvena. Okey, mungkin kalau kita lihat sekarang cikgu, kesentukan masa, mungkin cikgu boleh berikan markah ganjaran kepada Pavel dan juga. Baiklah, kita tadi nanti cikgu tengok kan Sarvena. Kemudian, Sarvena pun bagus. Kemudian kita pergi kepada murid cikgu yang keempat iaitu Durwish. Jadi cikgu pun di sini cikgu dengan besar hatinya ingin memberikan 5 bintang kepada keempat-empat murid cikgu pada hari ini. Okey, baiklah, boleh semua Syafiqah boleh Okey. letakkan 5 bintang kepada setiap murid cikgu dalam talian pada hari ini. Kira cikgu, sekarang kita nak buat pemilihan ataupun nanti cikgu? Ya, kita buat pemilihan sekarang je lah Syafiqah. Okey. Okey, kita teruskan saja dengan kita punya kita lihat, cikgu terus saja buat pemilihan. Baik. Siapakah yang terpilih untuk menjadi? Siapakah yang terpilih? Jadi kita lihat siapakah pengerusinya. Pengerusinya pada hari ini cikgu ingin memilih sebagai Sarvena sebagai pengerusi ahli jawatankuasa perkhemahan pengakap pada hari ini. Dan naib pengerusinya ialah Pavan. Tahniah Pavan dan Sarvena. Okey. Dan setiausahanya ialah Jacqueline. Kita bagi perempuan lah. Jadi sebagai setiausaha sebab perempuan ni lebih kepada penulisannya cantik. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada bendahari. Jadi cikgu berikan kepada Durwish kerana Durwish dia lebih suka kepada keuangan. Okey. Okey, itu dia nama-nama yang diberikan oleh guru kita yang terpilih untuk AJK Perkhemahan pada saat ini. Ya. Jadi cikgu sekarang ni kita dah pilih semuanya, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, sekarang anda bersama dengan kami dalam slot menengah rendah Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 1 dengan topik kita serasi bersama. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa yang kita nak buat? Persilakan. Ya, baiklah, terima kasih Syafiqah. Untuk segmen kali ini dengan namanya iaitu Tanah Tumpahnya Darahku, iaitu Malaysia. Baik, dalam aktiviti ini murid-murid cikgu yang pertama akan melaksanakan, murid diminta untuk menonton video tentang aktiviti gotong royong yang disediakan. Kemudian yang kedua, murid diminta untuk menyatakan pendapat mereka tentang tugasan sebagai ahli jawatankuasa yang telah ditetapkan. Okey, yang ketiga ialah murid secara berkumpulan diminta untuk menulis satu kertas kerja ringkas bertajuk Perkhemahan Pengakap SMK TPI dengan menuliskannya dalam aplikasi Canva Document. Dan yang keempat, murid secara berkumpulan diminta untuk membentangkan hasil kerja. Baiklah, seterusnya Syafiqah, kita boleh cikgu kita lihat dahulu video rakaman yang dipaparkan ini. Okey, jom kita lihat dahulu video yang diberikan.
itu dia video gotong royong cikgu. Ya, gotong royong. Kita nampak semangat perpaduan antara mereka semua dalam bergotong royong. Ya, betul tu Okey, cikgu. Syafiqah. Jadi aktiviti gotong royong juga merupakan salah satu aktiviti yang mana boleh memupuk perpaduan antara kaum di sekolah cikgu lah. Baiklah, jadi untuk itu cikgu minta murid cikgu dalam talian untuk memberikan sedikit pendapat mereka berkaitan dengan video yang telah mereka tonton sebentar tadi. Baiklah, dipersilakan. Okey. Siapa nak Cikgu? berikan pandangan? Okey, Ya, silakan. dipersilakan. Terima kasih cikgu. Saya ingin memberikan pandangan tentang video sebentar tadi. Video tadi adalah berkaitan dengan pihak sekolah sebagai institusi atau nadi bergerak kepada memupuk perpaduan kaum dalam kalangan generasi muda. Video tadi jelas menunjukkan bahawa amalan bergotong royong secara tidak langsung dapat mewujudkan semangat perpaduan kepada kita semua. Ya, baiklah, terima kasih kepada Durwish. Jadi menurut Durwish tadi pihak sekolah merupakan nadi penggerak kepada memupuk semangat perpaduan antara kaum. Ya, jadi untuk itu kita dah tahu berkaitan dengan perpaduan, aktiviti gotong royong, aktiviti perkemahan. Jadi kita lihat tadi cikgu dah berikan tugasan kepada murid-murid cikgu, pengerusi Sarvena, kemudian naib pengerusinya ialah Pawan, bendaharinya ialah Durwish dan setiausahanya ialah Jacqueline. Jadi cikgu minta murid cikgu dalam talian untuk memberikan sedikit deskripsi berkaitan dengan tugasan mereka sebagai ahli jawatan kuasa yang telah cikgu pilih tadi. Okey, Okey. dipersilakan. Cikgu persilakan Sarvena terlebih dahulu. Okey, silakan Sarvina. Terima kasih cikgu. Cikgu, sebagai pengerusi kepada program perkhemahan pengangkap yang akan diadakan nanti, ialah saya akan bertanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran dan aktiviti sepanjang perkhemahan ini berlangsung. Selain itu, saya akan memastikan arahan daripada penasihat program dapat dijalankan dengan baik. Saya juga akan memberi arahan kepada yang jelas dan semua ahli jawatan kuasa dalam melaksanakan tugas dan aktiviti yang akan dijalankan. Terima kasih cikgu. Baiklah, terima kasih Sarvina. Jadi maknanya Sarvina sudah jelas dengan tugasannya sebagai peneraju utama dalam setiap aktiviti yang akan dijalankan sepanjang perkemahan nanti. Baiklah, untuk itu cikgu teruskan pula dengan murid cikgu yang kedua sebagai naib pengerusi. Siapa dia? Pawan, dipersilakan Pawan. Terima kasih cikgu. Cikgu, bagi tugasan saya sebagai naib pengerusi, saya bertanggungjawab dalam membantu pengerusi saya iaitu Sarvena dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab lain yang diberikan oleh guru penasihat. Selain itu, saya juga akan mempengerusi mesyuarat jika pengerusi iaitu Sarvena tidak dapat hadir kepada mesyuarat tersebut. Okey. Baiklah, jadi naib pengerusi tugasan Pawan ialah membantu kepada pengerusi dalam segala tugasan yang telah diberikan oleh guru penasihat. Jadi seterusnya kita pergi kepada apakah tugasan setiausaha. Silakan. Terima kasih cikgu. Cikgu, tugas saya sebagai seorang setiausaha program ini ialah mengumpul semua maklumat seperti merekodkan semua fail untuk rujukan. Selain itu, saya juga akan menguruskan urusan surat mesyuarat kepada pihak yang berkenaan dan mencatat minit mesyuarat. Terima kasih cikgu. Ya, baiklah, terima kasih Jacqueline. Jadi Jacqueline telah pun juga mengetahui dan menguasai apakah tugasan beliau sebagai setiausaha ahli jawatan kuasa perkhemahan pengangkap nanti. Baiklah, untuk itu murid cikgu yang terakhir lah. Saya Murid tahu cikgu yang bendahari terakhir cikgu. iaitu Durwish. Dipersilakan Durwish. Terima kasih cikgu. Ya. Cikgu sebagai orang bendahari bagi program ini adalah bertugas dan bertanggungjawab dalam pengurusan pentadbiran kewangan program ini. Saya juga akan menerima dan menyimpan cek kewangan dan wang tunai yang diterima dan menjadi milik kelab pengangkap ini. Selain itu cikgu, saya akan menyimpan semua resit dan merekod wang keluar masuk yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. Ya, terima kasih. Nampaknya keempat-empat murid cikgu dalam talian telah pun mengetahui tugasan mereka. Jadi untuk itu,
cikgu nak murid-murid cikgu melaksanakan satu kertas kerja. Jadi untuk kita nak buat apa-apa aktiviti mesti ada satu kertas kerja ya untuk kita nak memberikan sedikit gambaran apakah aktiviti yang akan kita laksanakan. Jadi sebelum itu menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu, kertas kerja ialah makalah bertulis yang mengandungi perbincangan mengenai sesuatu persoalan dan cadangan-cadangan tertentu. Jadi, cikgu berikan sedikit format ringkas penulisan kertas kerja yang apa yang perlu ada dalam kertas kerja ini. Jadi, perlu ada tajuk, ada latar tempat, ada objektif ataupun matlamat sesuatu program yang akan dilaksanakan, kemudian jangka masa yang diperlukan, kumpulan sasarannya siapa, anggaran belanjawannya berapa, penubuhan jawatan kuasa kecil dan juga aktiviti yang akan dilaksanakan pada program pada setiap program yang akan dilaksanakan. Untuk itu, cikgu berikan pembahagian tugasan, pembahagian kumpulan untuk kumpulan yang akan membuat kertas kerja ini nanti. Jadi kumpulan yang pertama, cikgu telah tetapkan kumpulan Serasi, Sarvena dan juga Pavan, okey, dan kumpulan Sinergi iaitu Jacqueline dan juga Durvish. Baiklah, seterusnya murid cikgu dalam talian boleh juga menekan pautan yang tertera ini untuk kita sama-sama melaksanakan aktiviti menulis kertas kerja perkhemahan pengakap SMK TPI. Baik, dipersilakan. Okey, jadi sekarang ni ada kertas kerja cikgu? Ya, ada kertas kerja sedikit. Cikgu kita berikan pendedahan kepada murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di luar sana untuk menulis. Tadi sudah menulis resume dan hari ini kita ajar mereka sedikit berkaitan dengan kertas kerja. Okey, kita lihat siapa yang telah pun menyertai dalam aplikasi Canva ini. Okey, kita tengok kumpulan Sinergi iaitu kumpulan Jacqueline dan juga Durvish telah pun mula melaksanakan aktiviti menulis berkaitan dengan kertas kerja yang telah cikgu berikan ini. Dan juga kita lihat murid cikgu, penasihat cikgu Aziatun. Okey, pengerusi Sarvena, okey, naik pengerusinya siapa? Jadi kita lihat murid kumpulan yang kedua. Okay, kumpulan yang kedua, kita lihat kumpulan Serasi. Okay, kumpulan Serasi, mereka telah menulis latar belakang program. Kemudian apakah matlamat program yang akan dilaksanakan? Objektifnya, apakah objektif untuk sesuatu program yang akan dilaksanakan? Dan juga kumpulan sasarannya siapa? Jangka masa perkhemahannya berapa hari dan bila tarikhnya? Juga di mana perkhemahan itu akan dilaksanakan. Okey, baik, kita lihat di bawah ini murid cikgu sedang melaksanakan siapakah ahli jawatan kuasa kecilnya. Okey. Syafiqah, sementara murid-murid cikgu melaksanakan aktiviti dalam talian ini. Cikgu nak tanyalah Syafiqah, pernahkah dulu Syafiqah masa bersekolah menyertai aktiviti perkhemahan? Oh, mestilah cikgu satu perkara yang menyeronokkan dan menarik. Sewaktu zaman persekolahan, saya ikut persatuan pertahanan awam. Pertahanan awam. Oh, hebatnya Syafiqah. Jadi apa selalu sebelum Syafiqah pergi ke aktiviti perkhemahan ni, apa yang Syafiqah buat persiapan? Apakah persiapan-persiapannya? Yang paling penting bagi saya cikgu kalau nak pergi perkhemahan ni, kena jaga adanya ubat-ubatan. Kalau sakit ke apa, ada persediaannya. Yang kedua, saya bawa alat, contohnya alat persiapan diri. Persiapan diri. Kan, nak bersihkan diri bersihkan diri. Ya, betul jadi Syafiqah. perlunya ada perkara-perkara tersebut untuk membantu kita selesa juga. Waktu perkhemahan tu walaupun tak selesa, kena ada selesa tu juga. Ya ke tak selesa? Baiklah Syafiqah, betul apa yang seperti yang Syafiqah katakan, kita perlu ubat-ubatan itu yang sangat penting. Takut kita demam nanti kan. Baik, kemudian kita bawa persiapan diri. Okey Syafiqah, cikgu rasa murid cikgu pun telah pun menyiapkan kertas kerja mereka. Jadi mari kita panggil murid-murid cikgu untuk membuatkan sedikit pembentangan berkaitan dengan kertas kerja yang telah mereka laksanakan. Okey, dipersilakan. Okey. Siapa dahulu? Kumpulan mana? Serasi? Kumpulan, kita panggil kumpulan mana dulu ya Syafiqah? Sinergi. Okey, Sinergi. Dipersilakan kumpulan Sinergi. Terima kasih cikgu.
Cikgu, untuk kertas kerja pada hari ini, saya akan membentangkan tentang latar belakang maklumat dan objektif. Untuk latar belakang, perkemahan adalah di antara aktiviti-aktiviti utama kegiatan kurikulum di sekolah. Melalui aktiviti ini, unsur-unsur asas pembangunan kemanusiaan dipupuk dalam kalangan para peserta seperti bertolak ansur, bertoleransi, tolong menolong, berdisiplin dan lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Dalam konteks perkemahan ini, aktiviti-aktiviti yang dirancang akan memberi peluang kepada para peserta memperkembangkan potensi diri masing-masing, khususnya dari segi kepemimpinan dan kreativiti di samping memperkukuhkan disiplin diri, semangat kerjasama dan kesetiaan berdikari serta bertanggung jawab. Baiklah, seterusnya. Apakah objektif kertas kerja kumpulan sinergi ini? Okey. Pertama ialah memberi peluang kepada para peserta berseronok dan berekreasi dalam suasana semula jadi yang kondusif. Yang kedua, memberi peluang kepada para peserta mengembangkan kreativiti masing-masing dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Dan akhirnya ialah membimbing para peserta menghayati dan mengamalkan rukun-rukun beragama dan kehidupan bermoral. Baiklah, terima kasih kepada Jacqueline. Baik, cikgu persilakan ada sikit lagi ni untuk menerangkan tentang jawatan kuasa perkemahan. Dipersilakan Pawan. Pawan. Durwish. Silakan Durwish. Dipersilakan Durwish. Semua ahli kelab ngakak bersama TPI akan menyertai untuk perkemahan ini. Dan perkemahan ini akan diadakan pada 3 April hingga 5 April 2023. Dan harinya pula Khamis hingga Sabtu, dan perkemahan ini akan diadakan di Savannah Camp Ulu Tiram, Johor. Baiklah. Baik, ini antara jawatan kuasa ialah Cikgu Aziatun sebagai penasihat, Sarvina sebagai pengurusi, Pawan sebagai naib pengurusi, Jacqueline sebagai setiausaha dan Durwish sebagai bendahari. Baiklah, terima kasih Durwish. Jadi kita lihat di sini ada dari segi latar belakang, matlamat, tempat, siapa sasarannya. Baik, cikgu nak ucapkan tahniah kepada kumpulan sinergi, iaitu dan cikgu berikan kepada mereka ada sedikit kesalahan. Sekiranya kita melaksanakan penulisan, kita perlu betul dari segi tata bahasa, dari segi ejaan dan juga dari segi struktur bahasa itu. Jadi kita lihat di sini ada perkataan yang cikgu kira ada salah dari segi tata bahasanya, iaitu di antara aktiviti-aktiviti. Jadi murid-murid cikgu perlu berhati-hati di antara itu kesalahan dari segi tata bahasa. Bila kita hanya menggunakan antara sahaja. Jadi ada aktiviti-aktiviti juga ada kesalahan dari segi tata bahasa. Bila ada antara sudah jamak, tak perlu lagi aktiviti itu digandakan. Baiklah, untuk itu cikgu berikan ada sedikit kesalahan. Cikgu berikan 4 bintang kepada kumpulan sinergi. Okey, tahniah kumpulan sinergi. Baik, cikgu persilakan kumpulan yang kedua, iaitu kumpulan serasi. Dipersilakan. Siapa yang ingin membuat pembentangan? Okey cikgu, agaknya cikgu kita rasa dah semangat ni murid-murid kita nak membentangkan. Betul. Tapi kerana kita kesentukan masa, saya rasa mereka pun dah menyediakan kertas kerja mereka, tetapi mungkin ada peluang di lain hari nanti untuk mereka bentangkan. Jadi sekarang ni kita hanya berikan ganjaran dan seterusnya kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, sekarang anda bersama dengan kami dalam slot menengah rendah Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 1 dengan topik kita serasi bersama. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa yang kita nak buat? Persilakan. Okey, terima kasih Syafiqah.
segmen yang ini ialah segmen Sayangi Malaysiaku. Bagaimana kita untuk menzahirkan perasaan sayang itu kepada Malaysia. Cikgu nak persilakanlah murid cikgu, cikgu panggil sajalah murid cikgu Sarvena. Bagaimana Sarvena menzahirkan rasa sayang akan negara? Ya, Cikgu, terima kasih. Ya. Cikgu, saya ingin menyatakan pendapat saya tentang cara untuk mengekalkan perpaduan. Jadi, pertamanya penganjuran rumah terbuka pada musim perayaan seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri, Deepawali dan Tahun Baru Cina. Dengan adanya sambutan rumah terbuka ini, rakyat dapat melihat dan menyaksikan budaya masyarakat yang berbeza. Ya. Kedua, pihak komuniti setempat perlu mengadakan aktiviti gotong royong. Perkara ini dapat mewujudkan semangat positif antara ahli masyarakat. Terima kasih, Cikgu. Baiklah, terima kasih Sarvena. Jadi dengan adanya rumah terbuka, dengan adanya gotong royong, jadi kita dapat menzahirkan rasa sayang akan negara. Cikgu nak pilih seorang lagi murid cikgu lah. Pawan. Okey, Pawan, silakan. Terima kasih cikgu. Pada pendapat saya cikgu, cara yang saya akan amalkan untuk menzahirkan rasa sayang akan negara ialah saya akan menghormati raja yang menjadi lambang perpaduan rakyat. Saya juga akan menyanyi lagu negaraku dengan penuh semangat dan berdiri dengan tegak serta menghormati lambang-lambang negara kita seperti jata negara dan juga membeli barangan buatan Malaysia agar negara kita Malaysia berkembang maju dan aman dan damai. Okey. Baiklah, seterusnya. Jadi terima kasih Pawan. Jadi itu adalah antara cara bagaimana Pawan melahirkan rasa sayangnya akan negara. Jadi berdiri tegak semasa menyanyikan lagu negaraku, dan ada juga Pawan mengatakan bahawa dia akan sentiasa mematuhi peraturan sebagai rakyat Malaysia. Baiklah, seterusnya Jadi sedikit. kita nak bagi markah tak kepada Pawan dengan Ya, cikgu berikan markah kepada Pawan 5 bintang dan juga Sarvena juga 5 bintang. Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi sedikit cara-cara bagaimana mengekalkan perpaduan. Jadi yang pertamanya ialah sudah tentulah ibu bapa menggalakkan anak-anak berkomunikasi dengan jiran berlainan bangsa. Jadi ibu bapa ni sebagai orang yang pertama yang anak-anak jumpa, anak-anak temui. Okay? Jadi ibu bapa adalah yang mencorakkan anak-anak sama ada menjadi baik ataupun sebaliknya. Kemudian pihak komuniti setempat menganjurkan aktiviti kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga ialah rakyat Malaysia perlu menghindari provokasi kaum. Seperti menimbulkan pergaduhan, menimbulkan isu-isu sensitiviti kaum. Kemudian rakyat Malaysia perlu sentiasa patuh kepada undang-undang negara. Dan perlu menghayati rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Jadi itulah dia cara-cara untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di bumi Malaysia ini. Jadi sekarang cikgu, kita lihat murid-murid kita sangat-sangat hebat pada hari ini membentangkan kertas kerja dan sebagainya. Bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan buat mereka? Jadi sebagai pentaksirannya hari ini, cikgu sangat berpuas hati dengan pencapaian murid cikgu pada hari ini, dan cikgu bersetuju untuk memberikan 5 bintang kepada kesemua murid cikgu kerana mereka telah menunjukkan semangat yang positif, semangat patriotik yang sangat bagus, dan juga mereka juga telah membuat ataupun cikgu telah mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi murid dalam pembelajaran pada hari ini. Baik, tahniah kepada semua murid-murid yang berada di atas talian pada saat ini. Jadi cikgu, kalau contoh murid-murid kita nak cari sumber rujukan, bagaimana cikgu? Baiklah, sedikitlah cikgu nak berikan aktiviti pengayaan kepada murid-murid cikgu. Ya, murid-murid dikehendaki menghasilkan sebuah karangan bertajuk Cara-cara Mengekalkan Perpaduan dalam Kalangan Rakyat di Malaysia. Panjang karangan adalah tidak lebih daripada 180 patah perkataan dan tugasan mereka boleh dihantar kepada guru masing-masing, dan rujukan itu boleh dibuat melalui pelantar Delima KPM. Okey, itu dia pelantar Delima KPM. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian pada hari ini berkaitan
berkaitan dengan serasi bersama untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 1. Dan terima kasih juga kepada semua murid-murid di atas talian dan juga semua murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah cikgu kita berjumpa lagi di lain hari. Saya Syafiqah Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.